20 cos diberi satu voltage source, okay, VS itu 20 cos omega T. Tambah 70. Okay. Kemudian kita ada resistor 15 ohm dan kita punya induktor J20. So dia dah tulis dalam ohm lah, kalau kamu tengok ni. Kita punya induktor, this one induktor. Okay, okay, kalau kita tengok induktor ni, dia dah beri dalam unit ohm. So we don't need to change the unit into frequency domain. So it's already in frequency domain. Right, J22 is already in frequency domain format. Okay, so another one is inductor. Inductor negative J40 ohms. Okay, so it's noted that here is a V1 and here is V2, voltage 1 and voltage 2. Voltage 1 is pada inductor J20 and voltage 2 is pada capacitor negative J40. Right, so calculate voltage V1 and V2 in time domain. Okay, so dia minta, here dia minta so dia minta kamu cari V1 and V2 in time domain. In time domain, so means kalau jawapan kamu, the last of your answer, the final answer is dalam format phasor form. So means you have to change it into time domain form. Okay. Right, sebab dalam kamu buat calculation tu kamu mesti akan tukar kepada phasor form dan ada rectangular form which is the complex number in rectangular form. Okay, dan kamu akan tukar daripada rectangular kepada phasor form, and then final one is when the question is asking you to present it in time domain, so you have to change the final answer into time domain. Okay, right. Frequency domain. Okay, so this is our inductor value in J20 lah. So kita tak perlu tukar lagi menggunakan format 1 over J C ataupun J omega C. 1 over J omega C untuk capacitor dan J omega L untuk inductor. Right, so kita tak perlu tukarkan sebab diberi dalam format yang frequency domain. Okay, so sekarang apa yang belum dalam frequency domain ialah dia punya this one, VS is given in 20 cos omega T. So in order to solve our problem, we need VS in phasor form. Okay, so VS kamu perlu tukar kepada phasor form. So we will get VS. So this time tak perlu tulis T lah. It's phasor form. When you write it T here, it means time domain. Okay. So this VS in phasor form. So what you should do now is you can straight cari dia punya value. Right. Okay. Contohnya sekarang kita perlukan maklumat. Nanti kita akan pakai voltage divider rule. Okay. Untuk mencari nilai V1 and V2. Apa itu formula voltage divider rule? Okay, voltage divider rule, dia punya formula ialah V1 sama dengan Z1 divided by Z1 plus Z2. Okay, so saya harap semua orang yang tak nampak clear tu boleh try tengok dekat, masuk pakai handphone awak. Okay. Kalau majoriti yang masalah blur, tak apalah, saya willing untuk tukar, saya pakai writing pad ni. Tolong suarakan ya, kalau majoriti yang nampak blur, ada masalah nak tengok, saya akan set up balik lah ni writing pad ni. Saya tak tahu, tiba-tiba je saya datang tengok laptop saya terus turn off. Leceh dah nak turn on, sikit punya lama. Okay. Okay, so this is voltage divider rule untuk cari V1. Okay, so kita pun tahu voltage divider rule tu, bila kata divider tu maksudnya dia mestilah lebih daripada satu kan. So this is contoh untuk V1. Kamu akan adalah V2. Contoh dalam soalan ni kan, kalau dia tanya, okay, this is V2 pada J40, negatif J40. Right. Dalam question ni, positif, negatif, this is V1. Okay, so saya harap kalau ada masalah jangan type. Sekarang ni saya dah jadi kelang kabut. Saya kalau kamu ada masalah just cakap ya. So saya boleh dengar. Saya dah tak sempat nak tengok message ni. Bila saya tengok masa dah suntuk ni, saya pun jadi kelang kabut dah sikit ni. So kalau ada masalah, siapa ada masalah, suarakan sahaja. Okay, apa saya tak perasan nanti kamu type. Right, so this is V1 and this is V2. So that's why lah ada wujudnya perkataan voltage divider. Kita nak dividekan the voltage. Kita ada dua value, V1 ada V2 ataupun V3 dekat 15 ohm ni kalau dia tanya. Right. So dia cuma tanya V1 and V2 pada these two, this inductor dan this capacitor. Right, so voltage divider, okay. Kalau V1 sama dengan Z1, kat kamu boleh tengok dalam lecture notes dia ada. Okay, dalam lecture notes ada diberi voltage divider formula, dia bagi V1 and V2. Okay, so kalau V1, Z1 duduk atas, bahagi dengan total dia Z1 plus Z2. Z2 macam saya cakap, dia seolah-olahnya ialah resistor di dalam sebuah circuit, which is in AC circuit, kita panggil dia, term dia ialah impedance. Okay, that's why lah dia punya term dia is impedance. Okay, alright. Okay, so kita in order to find voltage divider pada V1, okay, V1, kita mesti ada maklumat Z1 and Z2. VS is already given, right? So VS is already given, kita boleh do straight away to this VS. Okay, this one is VST.
in time domain. So sekarang kita nak tukar kepada phasor domain. Okay, phasor form. Okay, dia just VS saja. Right, VS 20 and the sudut is 70. Sebab dia already in cos. Okay, remember, bila dia already in cos, kamu boleh change. Okay, change it into phasor form. Dan kamu boleh ambil terus sudut ini. Dan kamu boleh ambil terus amplitude yang ada pada the function. Okay, right. So this is your VS. Sebutlah nilai dia. Right. Now, so this is our VS. Sekarang kita nak dapat maklumat tentang Z1. Okay, Z1. So bagaimana nak dapatkan nilai Z1? Z1 sama dengan, let's say saya assign. Kamu boleh assign dalam circuit ni sebenarnya ikut creativity kamu, ikut your strategy. Sebenarnya dalam buat nak menyelesaikan circuit ni, it depend on your strategy. Sometimes simpan satu cara je kamu boleh dapat. Cara macam ni je kamu boleh guna strategi kamu sendiri kalau kamu rasa ia betul. Okay? Dan term-term je pun kamu boleh namakan ikut nama kamu. Tapi macam the familiar term macam Z, V, janganlah tukar. Macam A, 1, 2, 3, A, B, C ke yang the small ni. Nampak tak? Apa orang panggil the subscript one ni, kalau kamu nak tukar, boleh lah. Okay? Contoh kalau macam the famous yang very known one, kita tak tukar lah. Okay? And even VSS ni pun kita tak tukar lah. Selalunya S tu maksudnya indicate for the source. Okay? Cuma kalau Z1 dia nak tukar ZA, ZB, ZC is okay lah. Right. Alright. Okay. So Z1 is saya mulakan kat sini. So saya anggap this is my Z1 and this is my Z2. Okay. So Z1 sekarang is, kalau kita tulis dalam satu expression, okay, kita akan dapat 15 ohm, okay, plus because it's in series. The resistor and the inductor is in series. Sambungannya in series. So kita tambah, okay, plus J20. Okay, the whole unit is ohm. Alright. So itu Z1. Whereas Z2 ialah negative J40. Okay, negative J40 ohms. Right. Okay. Sebab kita pun ada hanya satu sahaja, which is the capacitor pada node ini. Daripada node ini sehingga ke negatif dia hanya ada satu sahaja capacitor. Right. Okay, so dari sini kita akan ganti masuk ke dalam our equation. Okay, so saya kat sini sikit supaya we have extra space nanti. So V1 sama dengan Z1 is, okay, saya ganti masuk terus. Z1 ialah 15 plus J20. 15 plus J20. Okay, and our Z2, Z1 again, 15 plus J20. You just fill up the formula. Right. Z2 is negative J40. Okay. So our VS now is 2070. Okay. So kamu selesaikan. Okay. Let's say saya selesaikan sedikit. So you can see. Ini kamu selesai macam biasa. Plus J20 minus J40. So you get it as minus J20. Okay. Right. So this darab. Balik sama. And you change this and you bahagi this one. Okay, tekan kalkulator kamu, complex number. Okay, you bahagikan dia, and then you akan dapat dalam negatif 0.28 tambah J 0.96. Okay, so this one balik macam biasa tak? Okay, then so this is in complex number. Okay, so we have to change it into a phasor form. Okay. Okay, this one as well, you can use your complex number. You can use your calculator. Tapi untuk kamu fahamkan how to change from rectangular form ni, the complex number into phasor form. Okay, so saya nak, okay, tak apa, muat. Okay, so kita nak tukarkan this one kepada phasor form. Kita akan menggunakan formula Z sama dengan A plus B squared. And everything is root square. So you fill up the information. Okay, A, B. So this one is A and this one is B. So kamu ganti masuk lah nanti. Do it lah. Okay, I think I have shown you many examples. So I nak you tekan sendiri calculator you untuk you verify the answer that I get here is saya dapat dia sebagai 1. And then the sudut is using the formula theta sama dengan tangent negatif 1 B over A. Jangan tersilap, B over A. B dulu. Okay, this is B, this is A. Okay, so you will get this jawapan untuk angle dia is 73.74. Okay, but 73.74. So you ganti masuk. So this one kita dah tukar kepada phasor form. You get it like this. 73.74 degree. Okay, so darab dengan this one. Okay, macam biasa dalam sudut kita tambah apabila proses pendarapan. 73.74 tambah 70 degree. Okay, yang dua kita darab. 1 darab dengan 20 darab macam biasa. Nombor bulat boleh darab macam biasa. Okay, so you get it 20. Di dalam sudut ini kita tambah, kita akan dapat 143.9.
74. Right. So this is voltage V1 lah, in volt dalam phasor form. But the question is asking you in time domain. Okay. The question is asking your answer in time domain. So daripada sini you change into a time domain. It's very simple conversion. Okay. It's a very simple conversion daripada phasor form kepada time domain. Okay. Simply take the ampli. Okay, kena tulislah the function name. The function name dulu is V1. Okay, it's our V1. T, dalam function T, function time. Oh, tak nampak. Sorry. Okay, V1. Okay, in function T. Sama dengan 20 cos. Our omega T, kita balik kepada question. Question is given VST omega T here. We take the original omega T. Kalau dia ada value 100T ke, 20T ke, 40T, 60T. So, use the same value that is used in the question. Okay, for omega T. For this question, they didn't give what is omega T. They give as unknown. Okay, so just write it just like the question given. And the sudut is now, is bukannya ni lah. The sudut is 143.74. Okay. So this is in time domain for V1. Untuk V1. Okay. Sekarang kita nak cari untuk V2. V2, continue, right. So using the same voltage divider rule. Okay. Puan, Yeah. nak tanya, bila Puan tukar kepada phasor form tu, tukar kepada yang tu, negatif 0.28 tambah J 0.96 tu, daripada phasor form, saya dapat 1, lepas tu sudut dia 106.6. 106. Ni, kamu replace ganti masuk dalam ni. Saya tak bawa lah pula saya punya calculator naik ke atas. Boleh tak somebody try? Tangent negatif 1B over A dapat berapa? Siapa dapat? Tangent B over B is 0.96. Tangent negatif 1, 0.96 bahagi dengan 0.28. Dapat tak? Dapat berapa? Yang lain dapat berapa? 73.74. 73.74. Maybe you tekan salah lah tadi. Siapa yang tanya tadi? You try again. Tekan kalkulator tangent negatif 1, 0.96 bahagi 0.28. Dalam bracket ni senang. Dia nak cari, dia nak solvekan untuk kamu. So sama, untuk carikan V2. Okay. Untuk dapatkan nilai V2, still pakai the voltage divider formula. Okay, pada V2. V2, the voltage divider formula. Kita pakai voltage divider formula untuk V2 sama dengan Z2. Tadi kita Z1 dekat atas, right. Z2 plus Z1 kat bawah. But this time, untuk cari V2, Z2 di atas. So this formula you have to remember actually. Kalau masuk Dewan exam tu memang kena hafal lah. Memang tak boleh lupa lah voltage divider formula ni. Okay. Tapi kamu online kan? CAA kan kamu? Dan final exam kamu online kan? So banyak selamat lah boleh tengok buku kan? Boleh open book kan? Right, okay. So this is the formula untuk voltage divider rule yang voltage V2. Okay, so kita tengok balik dalam circuit ni. This is V2 pada negatif J40 capacitor. Okay. So kita ganti masuk. Tadi kita dah tahu dah Z2 is negatif J40. Z1 okay, sama macam tadi. Plus J20 minus J40. Okay. 70. Okay, so kamu selesaikan ni. So lebih kurang macam ni lah kamu akan dapat. Okay, 20. This one you will get it like this. So selesaikan this one, kamu akan dapat 40, 70 volt. So change it into a time domain. Okay, you akan dapat V2 T sama dengan V cos omega T, okay, plus 70 the sudut. Okay, so this is untuk V2. Okay, so that's it lah untuk this question. Okay, let's move on to the next question. Alright, kita tengok ini dulu. Oh, jatuh. Okay. Right, this is a question. Okay, diberi satu circuit, ada resistor 4 ohms, 6 ohms here, 3 ohms here, 5 ohms here. Quite many kan this time. Right, okay, soalan final kan. So dia banyaklah sikit dia punya komponen. Okay, so the inductor here 20 millihenry. Inductor lagi here 50 millihenry. So capacitor 100 microfarad and another capacitor here 2000. Ni 1000 microfarad and 2000 microfarad.
So yang mana dalam microfarad unit ni, okay, kita kena tukar dulu lah ni, millihenry, Henry unit, semua nak ditukar ke dalam unit ohm dulu. Okay. Bila dah ditukar dalam unit ohm, barulah dia akan jadi dalam sebutan time domain. Right? Okay. Sorry, bukan time domain, frequency domain. Sebab dia ada conversion dalam frequency dia. Kita menggunakan omega. Omega sama dengan 2 pi f kan. So dia adalah frequency domain. Alright. That is the reason kenapa kita panggil dia sebagai frequency domain. Sebab sebenarnya komponen omega tu, omega itself. Okay. Kan kita nak tukar contohnya. Right, mari kita tengok satu. Okay, so contoh dalam soalan ni, VT diberi ini. VT sama dengan 50 cos 100 T volt, right? Okay, mari sikit. Okay. So our omega ialah, kita boleh tahu omega kita ialah 50. Right? Hai, kenapa tak ada orang betulkan saya? Saya pun dah ni dah. Omega saya ialah yang ni lah, 100. Semua orang tidur ya. Kelas daripada pagi tadi ya. Right, okay. So VT sama dengan 50 cos 100T. So apa yang ada dengan sebutan T itulah ya omega. So itu omega kita sama dengan 100. Okay. So kenapa tadi saya cakap dia nama sebagai frekuensi domain tu? Contohnya kita ambil 20 millihenry. 20 millihenry. Yang ni semua unit yang kita nak tukar. 20 millihenry, 2000 microfarad, 1000 microfarad, 50 millihenry. Okay, 20 millihenry kita nak tukar kepada frekuensi domain. Sebab apa dia panggil frekuensi domain? Sebab kita akan darab dalam sebutan J omega L untuk induktor. J omega L. So kita buat transformation ni pakai this formula. Bila ada omega tu, is automatic is frequency domain. Sebab omega tu sebenarnya internally is omega 2 pi f. Dia ada melibatkan frekuensi. Okay, omega tu. So that's why kita panggil term ini ialah we change it into a frequency domain. Right. Okay, so you change it into frequency domain. J omega is 100. You all semua masih ada kan? Saya rasa sepi dekat seorang-seorang. Ada. Ada. 20 darab 10 negatif 3. Okay, boleh nampak tu? J 100, 20 darab 10 negatif 3. Our 20 millihenry ni. Okay, so you akan dapat dia sebagai J2. Okay, you can correct me if I'm wrong. Okay, mungkin saya silap sedang menyelesaikan ni. So kalau kamu dapati saya salah, kamu boleh raise up. Okay? I'm just a normal human being. Mungkin saya salah. Okay, so 2000 microfarad. Okay, sekarang kita nak tukarkan 2000 microfarad capacitor. Kita akan tukar pakai rumus 1 over J omega C. Ingat tu, kalau induktor J omega L. Kalau capacitor 1 over J omega C. That's it, it's very easy. You just follow the step. Mula-mula kenal pasti apa itu omega. Lepas itu, tukar semua yang ada. Yang mana nak kena tukar dekat circuit, tukar dulu semua siap-siap. Termasuk dengan V. V tu tukar siap-siap ke dalam phasor form. Right, semua tukar dulu. So senang tu kamu calculate the rest of it. Yeah. Sekejap. Okay, so 2000 microfarad is 1 over J omega C. Okay, so 1 over J omega C, so sama dengan kamu nanti masuk 1 over J is 100, omega is 100, C is 2000 micro. Okay, so kamu akan dapat the value is very short, negative J5. Okay, so sekarang kita cuba tukar untuk 50. Sekejap ya, banyaklah pun. Okay, sorry banyak sangat gangguan hari ni. Biasalah budak-budak tu pun nak sekolah juga online. Macam-macam. Kamu ada lagi ke dengan saya ke? Ada puan. Ada lagi puan. Ada puan ada. Alright. Ada puan. Okay.
So sekarang sekarang kita nak cari untuk 50 millihenry, right? 50 millihenry. So dia adalah inductor, so we use J omega L. So you ganti masuk everything. Our L is 50 M. Okay, so 50 M tu darab 10 negatif 3 lah. Right, okay. So you will get the answer J5. Then now ada lagi 1000 microfarad. So you change using the J omega 1 over J omega C. Okay, sama juga kamu fill up the formula. So this time is 1000 micro. So you will get the answer negative J10. Okay, so kita dah tukar semua dan termasuklah our VT. Okay, our VT pun kita boleh tukarkan siap-siap ke dalam phasor form. Kita V, okay, V given VT, so simply V lah. Okay, V ke VS ke is the same lah. Okay, V sama dengan 50 and the sudut is, Tak nampak pun yang puan tulis tu. sorry, di bawah tu. So V is simply V sama dengan 50 dan the sudut is kosong, right? The sudut is kosong, tak ada sudut diberi dalam kita punya time domain expression ni. Betul? So the angle is 0. Okay, so dah selesai semua conversion. Sekarang ni kita nak lakukan apa yang dia minta. Menggunakan data-data yang kita dah tukarkan itu. Mana ni saya nak masukkan dengan kaki-kaki tripod ni. Alright. Sabar je lah dengan online kelas ni. Okay. So apa dia soalan dia? Transform the circuit into frequency domain. Ini circuit question kita, right? Kita nak transform kepada frequency domain. Into frequency domain. Circuit. Kita nak transform pada frequency domain circuit ialah kita lukis balik circuit ni, tapi value kita mestilah ganti masuk dengan unit-unit yang tadi tu. Our frequency domain yang kita dapat tu. Okay. So, kita lukis balik the circuit daripada VS tu. This is the VS. Okay. Just the same circuit je. Kamu dah dapat beberapa markah dekat sini. It's quite a lot lah actually. Markah-markah drawing ni. Actually dalam exam tu kamu akan dapat at least 2 to 3 marks for drawing the circuit. Itu baru lukis. Bila kamu label, dapat label kan ada lagi extra mark untuk label. Okay. Selalunya macam tu lah kita akan bagi markah untuk each of your effort. Yang mana yang apa kita significant effort tu, we will give the mark for you. Okay. Okay, so sekarang ialah dalam frequency domain, okay, remember. So our VT tadi kita dah tukar V dengan 50 kosong. So this is, okay, V sama dengan, dalam tengah bawah. V sama dengan, tak ada space sangat, pandai-pandai lah kamu. Kosong, macam tu lah. Kalau boleh nanti kamu lukis, tulis lah elok sebab saya nak tulis tulisan besar bagi kamu nampak. Okay, tulis kat tepi ni lah, right. Okay, so ini adalah V50 yang kamu dapat sini, kosong. Right. And then our resistor sama, 4 ohm. Sama. Our ini inductor just now is 20 millihenry, now is, kita tengok yang kita dah buat transformation. J2. Okay. And then this our 2000 microfarad here, 2000 microfarad is negative J5, negative J5. So you label your circuit, dapat markah, okay? You label your circuit according to frequency domain. Frequency domain, okay? Alright, so this is the resistor, sesama resistor tak ada perubahan. And this is the inductor, 50 millihenry. 50 millihenry dah jadi J5. And then 5 resistor, 5 ohms, sama. Okay, resistor 6 ohms, sama. And then 1000 microfarad ialah negative J10. Negative J10. Right. Okay, so inilah dia kita punya complete circuit dalam frequency domain. So selesailah menjawab soalan nombor 1 ni. Transform the circuit into frequency domain. So markah dia akan kira semua ni, your transformation ni, calculation, dan sehingga kamu dapat lukis kembali circuit dan labelkan mengikut frequency domain. Itulah akan diberi markah. Okay. Selesai menjawab part 1 ini. Sekarang part 2 ialah find Z. Z apa equivalent Z. Okay, equivalent Z tu dia punya impedance lah. Okay, so sekarang kau apa dah setengah. Okay, the equivalent Z ialah dia punya impedance, the total impedance. The total impedance kita akan baca dari mana selalunya. Kamu tengok dekat mana source kat sini, right? Okay, so Z equivalent selalu kita akan baca kalau kita nak lukis tu dia macam ni lah. Ni Z equivalence. Okay, maksudnya daripada source tu kita akan baca semualah. Berapa banyak loop yang kamu ada, dia akan lalu semua. Dia akan kirakan the whole of it sebagai your equivalent impedance. So kamu kena cari formula dia. Kamu kena create formula dia.
in order untuk mendapatkan apakah nilai the total impedance tu. Kamu yang kena create. So macam mana kamu nak create the formula ialah untuk Z equivalent. Ya Allah, anak-anak saya kacau, anak-anak kecil saya tu, dia orang tak boleh faham. So saya terpaksa ignore sekejap dah dia orang. So you all pun ignore juga ya. Jangan kata saya ibu yang kejam ya. Okay, saya terpaksa ignore budak-budak kecil tu sekejap. Okay, Z equivalent sama dengan Z1 tambah, okay, mana kita nak namakan Z1, mana nak namakan Z2, Z3, Z4, until apa. Right. So, kita boleh pilih macam, saya labelkan untuk kamu. Apa yang saya notekan dekat sini sebagai Z1. Z1 saya ialah 4 tambah J2 here. This is my Z1. Okay. And then Z2 ialah pilih dia sebagai 3 ohm tolak J5. Okay, so this is my Z2. And then saya ada Z3. So this is my Z3. And then saya sign this sebagai Z4. Okay, so boleh nampak sekarang bagaimana saya groupkan impedance-impedance yang ada supaya kita boleh solve dia dan kita boleh create the formula untuk total impedance. Total impedance ni, equivalent impedance ni lah. Okay, kadang-kadang kita note dia sebagai Z in. Okay, selalu kita jumpa Z in. Kadang-kadang Z equivalent is the same. Right. Okay, so our Z equivalent ataupun Z total kita ialah apa? Kita dah groupkan ikut. Ni so senang kita tengok. Kita tengok melalui note-note ni. Pecahan-pecahan note ni. Okay, ni note yang pertama, ni note yang kedua. So daripada power supply dia akan lalu 4 plus J2. Ni in series. Resistor and inductor ni dia in series. So dia tambah 4 plus J2. Simply 4 plus J2. Okay, so kita our Z equivalent ialah Z1. Okay. Z1. So Z1 4 plus J2 tambah, kita jumpa note ni, right? This note means this whole thing dia akan in series dengan apa yang berlaku setelah dia. Selepas note ni, ini adalah in series. Tapi di antara note ini dan note ni they are in parallel. Antara note ini dengan note ini they are in parallel. Itu kamu kena faham. Konsep tu kamu kena faham. Ni konsep circuit. Saya harap siapa yang pening-pening ni cuba duduk, renung dan cuba faham. Tengok formula ni macam mana ni, cuba fahamkan. Mungkin saya jelaskan ni tak berapa nak faham kan. So kamu duduk termenung tengok circuit tu lama-lama sikit, mungkin kamu akan faham. Okay, siapa yang tak faham lah. Okay, Z equivalent sama dengan Z1. Okay, plus in series dengan this whole things. Okay, but these whole things in parallel to each other. Macam tu. Okay, so this is Z2. Saya buat kurungan. Semua Z1 is in series to this whole things. Apa dia whole things tu? Z2 parallel. Okay, parallel dengan Z3. Parallel dengan Z4. This whole thing. Ni yang saya maksud this whole things tu. Dia Z2, Z3 and Z4 is in parallel. Okay, this whole things is in series. Dia kena tambah in series with Z1. Okay. So itulah the formula yang kita obtain untuk Z equivalent. Okay, dah nangis-nangis anak saya tu. Boleh. Okay, so this is our Z equivalent tadi. So sekarang kita nak kena pasti. Kita list down supaya tak buat kesilapan. Okay, the better you list down. Apa itu komponen Z1, apa itu komponen Z2. So Z1 tadi ialah 4 ohm plus J2. 4 plus J2. Okay. Then this is Z2. Z2 sama dengan, okay, kita tulis yang resistor dulu. Kalau ada resistor, kita tulis yang resistor. Senang dia nampak cantik dalam bentuk kompleks. Dalam bentuk kompleks number rectangular form tu dia nampak cantik. Kita mulakan dengan 3 ohm minus J5. Okay. So this is our Z2. Kemudian Z3 kita ialah here. Okay, ni resistor 5 ohm. 5 plus J5 ohm. And then Z4 sama dengan 6 ohm. Okay. Minus kita punya inductor ialah negatif J10 ohm. Okay. So inilah komponen-komponen kita. So nanti kamu masuklah dalam your Z equivalent ni. So memang panjang. Okay, untuk menjawab satu soalan ni memang terlalu panjang dalam pengiraan dia. Ada terlentuk-lentuk dah benda ni. Okay, so sekarang kita ganti masuk Z equivalent tadi kan. Z equivalent sama dengan dia pun nak jatuh aja benda ni. Z equivalent sama dengan Z1 plus, so saya nak selesaikan dulu bahagian parallel yang kat belakang tu supaya tak burden sangat. Kita selesai sedikit-sedikit supaya kamu tidak melakukan kesilapan sangat. Okay, so ini Z2 kita, Z1, Z2. So kita cuba Z2 kita salin dulu. Okay, kita selesai yang belakang ni dulu, parallel dengan this whole things, Z3 and Z4. Okay, ni saya salin balik kat atas ni. Z equivalent sama dengan Z1 plus Z2 parallel, Z3 parallel, Z4. Okay, so kita selesaikan Z3 dengan parallel dengan Z4 dulu. So dekat atas kita boleh tambah macam biasa.
6 tolak J10. Dekat bawah kita darab. Dekat atas kita darab, dekat bawah kita tambah. So bawah tambah, kita dapat like this. 11 minus J5. Kalau kamu tak nampak lah. Kalau kamu tak berapa nampak. Okay. So selesaikan yang ini dulu. Z3 and Z parallel with Z4 dulu. Yang lain tu kita salin dulu macam biasa, senang. Step by step. So kamu selesaikan ini, kamu akan dapat parallel dengan negatif 4.25 tambah J 5.34. Okay. So sekarang kita selesaikan this part parallel dengan this part. Okay. Yang this whole part parallel dengan this whole part. Okay. So bila parallel these two, salin dulu Z1 ni. Tambah. These two pada atas kita darab J5. Sama juga method dia. Atas kita darab 4.25 tambah J 5.34. Okay. Bahagi. Bawah kita boleh tambah. 3 tambah 4.25 negatif J5 tambah dengan 5.34J. Okay. So, bawah kita, you can directly tambah macam tu. Tak payah tulis panjang-panjang. So, kita tambah dia terus. 3, 4. Okay, so sekarang kita selesaikan dengan Z1. Okay, selesaikan Z1 kita tadi ialah 4 tambah J2. Okay, so di sini kamu tekan kalkulator lah. Okay. Di sini kamu boleh tekan kalkulator ni. Dan ini adalah saya dah selesaikan dia. Saya dapat dia 2.84. Saya selesai sikit-sikit macam ni. So, or you can straight pakai kalkulator, tekan semua sekali kalau kamu confident. Okay. So, final kamu akan dapat 1.16 minus J 28.59 ohm. Okay. So, still kita dapat dalam rectangular form. So, rectangular form kita nak tukar kepada phasor form. Okay. So, sebab nanti kita nak cari dalam soalan ni dia suruh calculate Z equivalent. Actually dia tak cakap pun dalam phasor form ataupun dalam phasor form ataupun rectangular form kompleks nombor ni ke, dia tak cakap pun. Actually kamu dah boleh dapat markah dah. Okay. Tapi memandangkan the next question tadi, the next question is question 3 tadi. Dia suruh kamu find apa? Find IT. Ada lagi nak cari ni. IT ni, disebabkan nak cari IT ni, Z equivalent tu is better kamu change kepada phasor form siap-siap. Sebab senang. IT tu kita akan dapat, okay, IT is here. Okay, dia dekat dengan source tu means dia adalah, kita boleh guna Ohm's law. Okay. V sama dengan IR. Okay. V sama dengan I, Z equivalent. Okay. So, I sama dengan V over Z. Okay. V over Z equivalent. So, tadi kita dapat Z equivalent. Here, Z equivalent dalam rectangular form. So, better kita change it into phasor form. Okay. Change into phasor form. Okay. So, kamu dapat dekat sini pakai yang tadi tu. Z sama dengan, pakai this rumus. Okay. Tan negatif 1. Ni pun kena ingat juga. Theta sama dengan, theta sama dengan tan negatif 1 B over A. Sama dengan, berapa cari. Okay, so kita akan dapat, sama gantilah masuk. Okay, tan negatif 1 B over A. Ni B. Okay, B over A. Dapat berapa? Okay, so saya dapat dekat sini. Sama dengan 28.61 untuk dia punya Z. Sudut 87.68. So inilah kita punya Z equivalent dalam phasor form. Iaitu dalam unit ohm. Okay. So, sekarang kita dah ada dalam Z equivalent unit ohm. So, sekarang kita nak selesaikan lagi untuk I. Kita nak cari I. Sekarang. The question 3. Part 3 ni, IT. Find IT. Okay, tadi macam saya cakap. IT sama dengan berapa? Okay, so macam mana kita pakai Ohm's law? I sama dengan V over Z. Equivalent. Bukan Z1 saja, bukan Z2 saja, bukan Z3, bukan Z4, tetapi Z equivalent. Kalau ikutkan saya kita ni. Alamak, bateri saya pun nak habis dah ni. Bateri telefon. Okey. Tak sempat. Ada berapa minit? Okey, masa pun tak panjang dah. Kita habiskan yang ni. Alright. So tadi kalau tengok dalam circuit kita, I ialah pada source. Right? The main current is I. So kita simply pakai Ohm's law. Okay, dan kita punya Z impedance mestilah the total impedance. Bukan Z1, bukan Z2, bukan Z3 atau 4. Okay, so V kita just now ialah apa? Kita dah tukar V tadi, V 50 bersudut kosong. Okay, V kita ialah 50 dan sudut dia kosong. Z equivalent kita just now ialah 28.61 dan sudutnya 87.68. Okay, so you can divide. 50 and 28 nombor bulat, bahagi macam biasa. So dah mendapat 1.75. And the sudut tolak. Atas tolak yang bawah. So dapat negatif 87.68 ampere. So ini dalam phasor. Okay, ini dalam phasor form.
Ni Fraser form. Saya harap dah banyak kali dah saya highlight ni. Walaupun ada orang yang dah faham tu, dia dah rasa bosan lah. Siapa yang saya highlight ni untuk orang yang masih tak faham, kan? Dan ramai-ramai tu mungkin ada yang masih belum faham lagi. Ini Fraser form. So kita nak dapatkan jawapan dalam time domain. Nampak tu dalam soalan dia suruh IT, time domain. Okay, so nak tukarkan tu senang aja. You just know the format saja. IT sama dengan amplitude dia, just ambil 175 and then cos. Our omega tadi kita tengok balik kepada soalan. Mana? Omega. Here. Given VT sama dengan 50 cos 100T. Inilah omega T kita. Inilah omega T kita. 100T. Okay. Cos 100T. And just ambil the sudut. What you get just now. Untuk I. IT. I. Untuk I. Kita dapat sudut dia negatif. So negatif 87.68. So this is in I dalam unit ampere. So this is the answer. The final answer dalam time domain. Okay, so itu sahaja untuk soalan past year. Ada lagi satu soalan tapi macam tak sempat, nanti saya buat record lah. Okay, ada lagi satu soalan final. Tak sempat dah ni, 12 lah. Okay, anak saya pun berapa kali dah kacau. Tak apa, yang ni. Lagi pun kamu pun dah kan sekarang. Tak larat kan? Okay, so kamu tak ada satu lagi. So saya buat recording video. Saya harap saya record video, saya upload nanti. Kamu tolong tengok ya video ni supaya kamu boleh tengok variety of question. So it can help you to answer your tutorial question. Tutorial question tu saya leave it dulu untuk kamu cuba buat. Okay. Cuba buat berdasarkan example-example yang ada. Sebenarnya the method how you want to solve it semua ada dalam example yang kita dah buat ni. The method is sama. Okay. So try dulu buat soalan tutorial tu. Okay, yang ni saya akan upload. Macam mana cara nak selesaikan dia. So untuk tutorial tu saya ingat saya akan bagi satu slot masa. Sebab minggu ni kita ada minggu lepas dan minggu ni untuk this chapter. So saya bagi masa untuk hari Rabu ni. Okay, Rabu petang kamu free kan?